Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang menonton video ini. Saya Cikgu Nuraizah binti Muhammad Said dari SMK Seri Mahawangsa Jitra Kedah. Pada hari ini, Cikgu akan mengajar pelajar-pelajar berkaitan tajuk Sains Tingkatan 2 KSSM Bab 5 Air dan Larutan, subtopik 5.3 iaitu pembersihan dan pembekalan air. Tetapi cikgu akan fokuskan kepada subtopik 5.3.1 iaitu kaedah pembersihan air. Pelajar-pelajar telah bersedia untuk bersama-sama dengan cikgu? Okey, jom kita teruskan. Okey pelajar-pelajar, melalui tajuk ini, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar-pelajar akan dapat yang pertama menyatakan kaedah yang digunakan dalam pembersihan air. Yang kedua, mengenal pasti benda asing yang disingkirkan dalam setiap kaedah tersebut. Ketiga, menjalankan aktiviti yang boleh menghasilkan air yang bersih melalui kaedah tersebut. Keempat, membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air ini. Dan yang akhir sekali, yang kelima, mencadangkan cara penyelesaian untuk mendapatkan bekalan air bagi kegunaan seharian. Baik anak-anak pelajar, sebelum cikgu mulakan sesi pembelajaran ini, cikgu ingin bertanya satu soalan kepada anak-anak pelajar semua. Mengapakah air dianggap sebagai sumber utama di muka bumi? Ada sesiapa yang tahu? Tentu ada yang tahu jawapannya, bukan? Bagus, ya betul. Ini disebabkan 2/3 atau lebih kurang 70% daripada bumi ini diliputi oleh air. Hanya 1/3 sahaja merupakan daratan. Wow, banyaknya jumlah air yang terdapat di muka bumi kita ni ya. Baik, sekarang kita lihat sumber-sumber air di muka bumi ini diperolehi daripada air laut, air sungai, air hujan, air mata air, air kolam, air tasik dan juga air telaga. Baik pelajar-pelajar, satu lagi soalan yang ingin cikgu tanya kepada anak-anak pelajar sekalian. Mengapa perlu pembersihan air? Mengapa air perlu dibersihkan sebelum kita gunakan? Cuba pelajar-pelajar bayangkan. Boleh tak kita ambil sahaja air sungai dan terus kita didihkan, kemudian kita jadikan dia sebagai air minuman? Tentu tak dapat meminumnya kan? Sebab ianya masih kotor walaupun telah dididihkan. Ya, betul pelajar-pelajar. Air dari sumber semula jadi ini mengandungi banyak benda asing, di mana perkataan benda asing ini adalah singkatan bagi perkataan benda asing. Oleh itu, air perlu dibersihkan dan dirawat supaya dapat digunakan dengan lebih selamat. Oh ya anak-anak pelajar, jelas ya mengapa air perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam kehidupan kita. Baik, cikgu teruskan. Antara benda asing yang perlu disingkirkan daripada sumber-sumber air tersebut ialah: pertama adalah mikroorganisma, kedua benda asing terampai, yang ketiga adalah bahan-bahan yang terlarut. Ingat ya anak-anak pelajar, istilah-istilah benda asing di atas penting untuk diingat supaya anda dapat lebih memahami kaedah-kaedah yang akan kita gunakan nanti dalam proses pembersihan air. Baik. Sekarang, cikgu akan terangkan satu persatu tentang benda asing dalam air tersebut. Pertama sekali adalah mikroorganisma. Mikroorganisma merupakan organisma yang berbahaya dan berukuran sangat kecil serta tidak dapat dilihat dengan mata kasar.
Struktur organisma ini hanya dapat dikenal pasti dengan jelas dengan menggunakan mikroskop. Antara contoh mikroorganisma anda boleh lihat seperti di slide ini. Contohnya seperti bakteria, alga, virus dan sebagainya. Ya. Baik. Seterusnya, bendasing terampai. Apa itu bendasing terampai ya? Ada sesiapa yang pernah dengar atau terbaca dari mana-mana buku? Bendasing terampai ni adalah bahan yang terdapat di dalam air sehingga dapat menjejaskan kualiti air tersebut. Bahan ini dapat dilihat dengan mata kasar dan tidak larut di dalam air. Contohnya, daun-daun tumbuhan, ranting kayu, sampah sarap dan juga bahan buangan domestik. Okay, anda dapat perhatikan di sini setiap contoh bendasing yang terampai yang cikgu sebutkan tadi. Seterusnya adalah bahan terlarut. Okay, bahan yang larut dalam air tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan bendasing ini dapat merubah keadaan air tersebut dengan menghasilkan sedikit bau, merubah rasa dan warna terhadap air tersebut. Kehadiran bendasing terlarut ini menyebabkan air tadi tidak sesuai untuk digunakan sebelum ianya dirawat. Contoh bendasing terlarut adalah seperti garam dan bahan kimia. Oh ya, anak-anak pelajar, boleh lihat keadaan tersebut pada slide yang ada di hadapan cikgu ini. Okay, adakah pelajar-pelajar akan menggunakan air yang kotor seperti di dalam gambar ini? Jawapan dia tentu tidak, bukan? Okey anak-anak pelajar, anda telah pun lihat bagaimana keadaan air di sekitar kita yang sangat kotor dan perlu dibersihkan sebelum dapat digunakan. Di sini cikgu ingin menerangkan 4 kaedah yang dapat digunakan untuk membersihkan air dari bendasing tersebut. Kaedah-kaedah tersebut ialah yang pertama adalah pendidihan. Kedua, penurasan. Yang ketiga, pengklorinan. Dan yang keempat, penyulingan. Adakah pelajar-pelajar pernah mendengar keempat-empat kaedah pembersihan air ini? Jika belum pernah, mari cikgu terangkan satu persatu. Kaedah pembersihan air yang pertama ialah pendidihan. Pendidihan air ini biasa kita lakukan di rumah. Betul bukan? Kaedah ini hanya dapat menyingkirkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air tersebut. Di mana mikroorganisma yang terdapat di dalam air akan mati apabila suhu air meningkat pada takat didih. Namun, sekiranya terdapat bahan yang terampai seperti sampah sarap dan bahan yang terlarut di dalam air tersebut, kaedah pendidihan ini tidak dapat menyingkirkannya. Sekarang kita lihat ciri-ciri kaedah pendidihan. Pertama, ia dapat menyingkirkan mikroorganisma tetapi memerlukan suhu yang tinggi. Kaedah yang kedua, penurasan. Kaedah penurasan yang kita lakukan di dalam makmal menggunakan sejenis alat penuras seperti di dalam slide yang anda boleh perhatikan ni, yang cikgu tunjukkan, di mana alat penuras ini dibina dengan menggunakan beberapa lapisan batuan halus dan batuan kasar. Kaedah ini hanya dapat menyingkirkan bendasing terampai yang terdapat di dalam air tersebut. Ia tidak dapat menyingkirkan mikroorganisma dan bendasing yang terlarut di dalam air tersebut. Cikgu pasti ramai pelajar yang mempunyai alat penuras air ini di rumah.
Alat penuras air di rumah dibina lebih sistematik dan kemas, berbeza dengan alat penuras air yang terdapat di dalam makmal kita. Terdapat banyak jenama terkenal pada masa ini tentang alat penuras air ini. Kaedah yang ketiga adalah melalui pengklorinan. Untuk pengetahuan anak-anak pelajar, klorin adalah sejenis gas yang beracun yang dicampurkan ke dalam air untuk tujuan pembersihan air seperti di kolam renang dan di loji pembersihan air. Sukatan yang tepat perlu digunakan agar tidak memberi mudarat pada pengguna air yang dirawat menggunakan gas klorin tersebut. Kaedah pengklorinan ini juga dapat membunuh mikroorganisma, tetapi tidak dapat menyingkirkan benda asing yang terampai dan bahan yang terlarut di dalam air tersebut. Sekarang kita lihat ciri-ciri kaedah pengklorinan ini. Pertama, ia memerlukan kos yang agak murah untuk merawat air dalam kuantiti yang banyak. Yang kedua, sekiranya tidak dikendalikan dengan betul, kaedah pengklorinan ini boleh menjejaskan kesihatan pengguna. Baik anak-anak pelajar, sekarang kita telah pun sampai ke kaedah yang terakhir dalam pembersihan air, iaitu kaedah penyulingan. Kaedah ini menggunakan radas seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Anda boleh perhatikan susunan radas bagi proses penyulingan tersebut. Melalui kaedah ini, air yang kotor di dalam kelalang dasar bulat perlu dididihkan sehingga bertukar menjadi wap panas. Wap-wap air akan terkumpul di bahagian atas kelalang dan disalurkan ke kondenser libik. Bahagian lapisan luar kondenser libik dialirkan dengan air paip untuk menjadikan keadaan yang lebih sejuk. Dalam kondenser libik ini, wap air yang panas akan terkondensasi dan bertukar semula menjadi cecair. Hasil sulingan dikumpulkan dalam beaker yang diletakkan di hujung kondenser libik. Air tersebut dinamakan sebagai air suling dan warnanya adalah jernih. Untuk pengetahuan pelajar, kaedah ini dapat menyingkirkan mikroorganisma, dapat menyingkirkan benda asing terampai dan dapat menyingkirkan bahan yang terlarut. Sekarang kita lihat ciri-ciri kaedah penyulingan ini. Pertama, memerlukan tenaga haba yang banyak dan proses dia agak lama. Kegunaan air suling. Di hospital, air suling digunakan untuk penyediaan ubat-ubatan, sementara di dalam makmal, ia digunakan untuk menyediakan larutan dalam menjalankan eksperimen. Air suling tidak sesuai dijadikan sebagai air minuman kerana tidak mengandungi mineral yang terlarut yang diperlukan untuk kesihatan badan kita. Baiklah anak-anak pelajar, dengan ini kita dapat rumuskan dengan membuat perbandingan bagi ketiga-tiga kaedah pembersihan air ini. Yang pertama, melalui kaedah pendidihan, ia hanya dapat menyingkirkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air sahaja. Kaedah yang kedua iaitu kaedah penurasan hanya dapat menyingkirkan benda asing yang terampai di dalam air tersebut sahaja. Yang ketiga, kaedah pengklorinan juga hanya dapat menyingkirkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air tersebut sahaja. Yang keempat, kaedah penyulingan dapat menyingkirkan kesemua benda asing yang terdapat di dalam air termasuk mikroorganisma, benda asing terampai dan bahan yang terlarut yang terdapat di dalam air tersebut. Oleh itu pelajar-pelajar,
kita mendapati kaedah penyulingan adalah kaedah pembersihan air yang paling baik kerana dapat menyingkirkan kesemua benda asing yang terdapat di dalam air. Baiklah, nampaknya kita telah pun mengenal pasti kaedah-kaedah pembersihan air yang sesuai dan dapat menyingkirkan benda asing yang tertentu. Mari kita lihat bagaimana proses penyulingan dilakukan di dalam makmal. Kaedah penyulingan adalah salah satu cara untuk kaedah yang digunakan untuk membersihkan air. Ini adalah susunan radas bagi proses penyulingan. Bila kita didihkan air yang kotor di sini, bila suhu termometer telah mencapai ke 100 darjah Celsius, wap-wap air akan dibebaskan dan dikumpulkan di atas gelalang dasar bulat. Dan wap-wap panas akan masuk ke dalam kondenser libing. Dan telah disejukkan. Wap-wap air tadi telah disejukkan. Dan air suling terbentuk di bawah ni. Air suling adalah air yang terhasil daripada pendidihan tadi, di mana warna dia adalah jauh lebih jernih berbanding dengan air yang sedang dididihkan. Jadi dalam air suling adalah tidak mengandungi zat-zat yang terlarut, tidak mengandungi garam mineral yang terlarut, juga tidak mengandungi mikroorganisma. Jadi air suling ni tidak sesuai dijadikan air minuman dalam tempoh yang panjang kerana tidak mengandungi garam mineral yang terlarut yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Itu saja penerangan cikgu berkaitan dengan kaedah penyulingan yang kita lakukan di dalam makmal. Dah. Semoga pelajar-pelajar mendapat ilmu yang bermanfaat daripada video cikgu ini. Sekian sahaja untuk pembelajaran pada kali ini. Terima kasih dan selamat maju jaya. Bye.